Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya lagi. Untuk video kali ini bukan video fizik. Okey, ini adalah video untuk sains tingkatan 2 KSSM. Okey, tingkatan 2 KSSM chapter pertama. Okey, chapter 1. Biodiversity. Dalam tim yang pertama, chapter 1 biodiversity. Okay, so dalam tajuk-tajuk ni ada di antaranya yang telah pun awak diperkenalkan semasa di tingkatan 1, dan saya rasa ada juga yang diperkenalkan semasa awak di sekolah rendah. Okay, sekolah kebangsaan dulu. Okay, dalam sains sekolah rendah. Alright, antara keyword-keyword dalam tajuk ni, kalau awak boleh tengok dekat bawah ni, keywordnya adalah biodiversity, vertebrate, invertebrate. Saya rasa awak dah pernah dengar antara dua ni, vertebrates atau vertebrata dan invertebrata. Kemudian mammal atau mamalia, bird atau burung, reptile atau reptilia, fish ikan, amphibian atau amphibia, monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey, saya rasa dalam sains ataupun your previous lesson ada menyebutkan beberapa keyword-keyword yang kita akan encounter semula untuk video kali ni. Right, kita terus ke chapter subtopik yang pertama. Untuk chapter pertama 1.1, diversity of organism. Diversity. Okey, ada perkataan diversity dekat situ. Okey, diversity itu bermaksud kepelbagaian. Okey, organism stands for anything that live. Okey, semua benda hidup kita kenali sebagai organisma. Okey, organism. Okey, kita tengok apa yang ada dalam subchapter ni. Did you know that our country, Malaysia, is one of the 12 mega biodiversity countries in the world? Adakah awak tahu bahawa Malaysia adalah salah satu daripada 12 mega biodiversity negara yang terdiri yang dipanggil sebagai mega biodiversity? Kenapa dipanggil mega? Mega refers kepada anything that big, something that is big. Kalau dalam physics, mega ni 10 kuasa 6, kalau tak silap kan, 10 kuasa 6. Kenapa dipanggil atau Malaysia tergolong daripada salah satu negara yang duduk dalam kumpulan mega biodiversity? Kita tengok kat sini, saya ada screenshot. Okay, ada 17 negara yang dikenal pasti sebagai negara yang paling banyak biodiversity di dalamnya. Maksudnya mega biodiversity ni maksudnya sebuah negara tu ada banyak biodiversity, ada kepelbagaian benda hidup atau organisma di dalamnya. Antara negara-negara tu kita tengok kat sini, US, Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, bla 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 bla, dan termasuklah Malaysia, Indonesia, Filipina. Itu yang jiran-jiran kita lah, Australia. Okay, so kita masih lagi mempunyai kadar ataupun jumlah biodiversity yang tinggi. So kita tergolong dalam mega biodiversity country. Okay, so apa yang membantu sebenarnya negara kita tergolong dalam mega biodiversity? Antaranya adalah the equatorial climate. Apa maksud equatorial? Saya dah screenshot juga dekat sini. Equatorial bermaksud, dalam bahasa Melayu kita panggil khatulistiwa. Khatulistiwa, satu kawasan atau kawasan di bumi yang berdekatan dengan equator. Ini dalam geografi, cikgu geografi awak dah ada ajar kat awak dah apa tu equator. So negara-negara yang berada berdekatan dengan equator dipanggil equatorial country and possess ataupun experience equatorial climate. So Malaysia bernasib baik ataupun sangat bertuah kerana disebabkan oleh iklim tersebutlah habitat itu berada dalam satu kawasan yang ideal.
untuk pembiakan organisma. Okey, yang tu intro dia. Okey, intro dia. Ada sikit lagi ni kriteria dekat sini. Ada kenapa kita tergolong, antaranya adalah pertama, syarat pertama, kita ada sekurang-kurangnya 5,000 world plants as endemic. Kita ada 5,000, sekurang-kurangnya 5,000 tanaman yang tergolong dalam kategori endemik, maksudnya yang betul-betul rare, okey, yang tak ada di tempat lain, yang bakal ataupun yang tidak muncul di tempat lain. Okey, tidak dijaga di tempat lain. Okey, kemudian syarat kedua, antara syaratnya adalah ada ekosistem marine. Ini banyak dekat kawasan borders, dekat mana kita banyak ada ekosistem marine ni, terutamanya di Sabah, dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat Terengganu dan sebagainya. Ada banyak lagi lah. Kita ada pesisir pantai, kita kaya dengan kawasan ekosistem marine. Alright, slide pertama selesai. So, apa sebenarnya biodiversity? Dua perkataan. Perkataan bio refers to anything that is state as the organism, benda yang hidup, kita panggil dia ataupun kita simpulkan dengan perkataan bio. Okay, so bio refers to organism. Diversity maksudnya kepelbagaian. So the diversity of organism, whether microorganism, animals or plants, known as biodiversity. Okay, banyak pelajar yang terkeliru bahawa biodiversity, awak anggap biodiversity ni hanyalah animal sahaja. Okay, so it shouldn't be that way. Sepatutnya biodiversity tergolong pertama haiwan, kedua organisma kecil, kita panggil dia microorganism. Termasuklah virus, termasuklah bakteria. Okay, dan yang ketiga, jangan dilupa pokok juga, tanaman. Pokok-pokok juga terdiri daripada biodiversity. Kita ada banyak jenis pokok, so ia tergolong dalam biodiversity. Biodiversity exists as a result of the diversity of habitat and climate. So, kenapa boleh jadi ada banyak jenis pokok, banyak jenis bakteria, banyak jenis ikan, banyak jenis turtle? Kerana kita mempunyai pelbagai jenis habitat dan juga pelbagai jenis iklim. Okay, dan kita ada tempat dekat dunia ni, ada yang betul-betul panas, contohnya macam di padang pasir, desert. Okey, kita ada tempat yang betul-betul sejuk, kita ada di kutub utara, kutub selatan. Okey, tempat-tempat yang berpasir ataupun tempat-tempat yang ada kita panggil tanah yang basah. Contohnya dekat Malaysia kita ada Bakau. Okey, kawasan Bakau. Dan juga dunia atau bumi kita ada tempat yang terisi dengan air, dikenali sebagai laut. Sebab itu, dengan adanya bermacam jenis habitat di atas muka bumi ni dan beberapa jenis iklim, maka ada kepelbagaian benda hidup yang akan muncul di situ. Okay, next. Apa pentingnya biodiversity? Okay, ada beberapa kepentingan yang perlu kita pertahankan. Sebagai makhluk atas bumi, kita perlu pertahankan. Sebab apa? It give benefits to everybody. Contohnya, antara importance, kepentingannya adalah sumber makanan. Sumber makanan. Kalau satu hari nanti katalah, contoh katalah ayam pupus, kita tak jaga ayam, so the whole entire species of ayam dah tak wujud atas muka bumi, tak ada seekor ayam pun, maka kita akan lack of telur ayam. Kita tak dapat lagi makan sumber protein daripada telur ayam, kita tak dapat lagi makan daging ayam dan anything related to ayam. Okay, tu contoh dia, sumber-sumber makanan. Okay, kedua, balance in nature, keseimbangan dalam alam sekitar. Contohnya, kalau kita sudah kalau bees ni banyak rumit sikit. Contohlah kita tidak ada sebarang pokok langsung atas muka bumi ni. Kita tidak ada pokok, contohnya pokok padi. So anything organism yang makan pokok padi akan terkesan.
Contohnya beluncas, kalau beluncas jenis A, contohnya beluncas jenis A hanya makan padi jenis A. Kalau padi jenis A tak ada, maka beluncas A akan mati. Bila beluncas jenis A juga pupus, ia akan efek rantaian makanan yang saya sebutkan tadi. So tidak ada keseimbangan dalam alam sekitar. Okey, itu nombor 2. Ketiga, recreational places. Okey, sebab ada banyak atau rimbunan pokok dekat Malaysia ni, terutamanya di Perak. Okey, di Perak kita ada banyak jenis pokok dan kawasan-kawasan yang kita jaga dari segi tumbuhan-tumbuhannya, maka kita boleh buat tempat untuk rekreasi. Contoh yang ada berdekatan dengan MRSN Lenggong ni adalah kawasan apa? Lata Kekabu. Kawasan Lata Kekabu tu kalau kita tarah semua pokok dekat situ, maka sudah pun hilang kita satu permata atau kawasan tumpuan untuk rekreasi. Itu juga sangat penting dalam kita menjaga biodiversity. Seterusnya, medical. Kalau ada beberapa jenis pokok yang selama ni kita guna untuk buat medicine, kita buat kosmetik, kita buat ubat ataupun kita buat untuk solekan, maka kita telah pun kehilangan beberapa produk yang boleh membantu sakit-sakit atau kesakitan yang tertentu. Contohnya apa? Contohnya kalau orang dulu-dulu nak bagi hilang angin dalam badan, maka dia akan minum halia. Air campur dengan halia sikit, barulah keluar angin-angin tu. So katalah pokok halia sudah tidak wujud, maka itu memberi kesan kepada manusia. Tak boleh lah kita nak buat minyak panas pun tak boleh. Itu contoh. Seterusnya, raw material for industries. Bahan-bahan raw, bahan-bahan apa ya? Raw bahasa Melayu tak ingat lah. Contohnya buluh. Buluh dan juga rotan masih lagi digunakan sebagai bahan untuk industri. Katalah kita nak buat bumbung, takkanlah kita nak buat bumbung yang tema dia adalah tema kampung, takkan kita nak pakai batu bata, tak cantik. So masih ada lagi bangunan-bangunan yang menggunakan rotan dan juga buluh. Furniture, ataupun kita nak buat craft tangan macam angklung ataupun kursi ke daripada bambu, dah tak ada dah sumber. Dan yang terakhir adalah pendidikan, education. Dengan ada kepelbagaian organisma atas muka bumi ni, maka kita boleh meningkatkan pengetahuan kita terhadap teknologi yang bakal kita guna, dan mengambil kesempatan atau mengambil iktibar daripada beberapa foundation yang kita dapat daripada mikroorganism, animals dan juga plants. Contohnya Contohnya apa? Kita ambil daripada animals. Contohnya vaksin. Vaksin sebenarnya kita ambil dead or weakened bacteria. Dead yang mati ataupun yang lemah, kita ambil dan kita kaji supaya kita boleh meningkatkan antibody pesakit tersebut hasil daripada kajian kita terhadap animals. So kalau no longer animals yang ada atas muka bumi ni, so kita dah lack satu knowledge di situ. Seterusnya, so untuk menjadi satu negara maju, tidak dapat tidak pembangunan tu mesti dipertingkatkan. Namun begitu, bila kita buat suatu pembangunan, kita kena jaga beberapa aktiviti yang akan memberi kesan yang dahsyat pada kita. Contohnya deforestation. Deforestation ni kita tebang atau cut off the trees lah. Macam ni dalam gambar ni kan, kita potong kayu semua. Kita nak buat kita nak buat tempat lain lah. Kita nak naikkan, nak majukan kawasan tu.
Ini bahaya, deforestation. Banyak berlaku dekat sini ni. Dekat Malaysia pun sekarang banyak. So, apakah cara, what method can we use to maintain and conserve biodiversity? Macam mana kita nak maintain biodiversity seiring dengan pembangunan? Okay, pertama kita boleh ban the killing or trading of endemic and endangered animals and plants. Okay, through Wildlife Protection Act 1972. Kita boleh menguatkuasakan undang-undang menggunakan Akta 1972, okay, menghalang daripada pembunuhan ataupun trade ni apa? Tukar, penjualan. Okay, animal yang tergolong dalam endemic dan endangered. Contohnya apa? Harimau, kijang, kata silap saya, tak boleh tangkap pergi tembak macam tu je. Lepas tu pergi jual dan sebagainya, tak boleh. Okay, kedua, protecting the habitat through creating national parks, marine parks and forest reserve, wildlife sanctuaries. So kita nak pastikan habitat tu tidak diganggu oleh deforestation. Kita buat dia jadi national parks. Okay, kita buat dia jadi hutan simpan. Okay. Ketiga, undertaking reproductive program. Okay, so kita kenal pasti animals, plants atau microorganism yang berada dalam keadaan endangered atau endemic untuk kita reproducekan dia. Kita tambah bilangan dia tu. Kita sendiri yang menyebabkan dia reproduce, supaya banyaklah spesies tu kembali banyak. Okay, antara spesies endemik, kalau awak tertanya-tanya haiwan apa yang tergolong dalam endemik, Zahin, endemik. Kalau tumbuhan, Rafflesia, pitcher plant. Rafflesia tahu kan? Pitcher plant, dia macam periuk kera. Leatherback turtle. Okay, ni turtle lah. Yang belakang dia ada lain sikit tu. Malayan tiger, ni hot ni cerita Malayan tiger. Dan Borneo pygmy elephant. Ni antara haiwan-haiwan yang tergolong dalam kategori endemik. Okay, 1.1 selesai. Seterusnya adalah 1.2, classification of organism. Disebabkan kita dalam our world, kita ada banyak haiwan ataupun benda hidup. Okay, haiwan dan benda hidup dan microorganism. So kita akan classifykan animals itu into few class. Okay, into few types. Kita bahagi-bahagikan dia. Okay, ini untuk memudahkan kerja pengelasan tu terhadap biologis. Okay, biologis nak kaji dia lebih mudah. Okay, antaranya yang grup yang paling besar sekali, yang utama adalah dikenali sebagai invertebrates dan vertebrates. Invertebrates dalam bahasa Melayu, invertebrata. Okay, vertebrates dalam bahasa Melayu, vertebrata. Kita pergi yang pertama dulu, invertebrates. Apa maksud invertebrates? It is the animals without a big backbone, yang tidak ada tulang belakang, Okay, penting kena tahu invertebrate maksudnya tak ada tulang belakang. Okay, so dalam kumpulan invertebrate, antara banyak-banyak haiwan yang tidak ada tulang belakang, okay, ada di antaranya ada kaki, ada di antaranya tak ada kaki. Sorry, terbalik Ada yang ada kaki, ada yang tak ada kaki. Dan bila dia tidak ada kaki, ada di antaranya yang ada segmented body, badan bersegmen. Ada juga yang without segmented body. Okay, begitu juga dengan kaki. Bila haiwan yang tidak ada tulang belakang itu ada kaki, mungkin kaki dia ada 3 pasang kaki. Okay, 3 pasang kaki. Dan ada di antaranya juga lebih daripada 3 pasang kaki. Okay, kejap lagi kita tengok. Ni contoh-contoh dia. Kita tengok haiwan yang pertama, invertebrate. Maksudnya apa? Tak ada tulang belakang. Without legs, tidak ada kaki. Tak ada tulang belakang, tak ada kaki. Contoh-contohnya adalah sponge.
Ni yang dalam laut ni. Sea anemone, corals, ni cacing, planaria dan juga siput. Ni tergolong daripada haiwan yang tidak ada tulang belakang dan juga tidak ada kaki. Ni contoh-contoh dia ni. Okey, macam mana pula dengan invertebrates with legs, dengan yang ada kaki? Okey, tak ada tulang belakang tapi ada kaki, beberapa pasang kaki. Tengok, ini adalah semut. Semut tak ada tulang belakang tapi dia ada 3 pasang kaki, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Okey, butterfly dan juga cockroach. Okey, so disebabkan dia tidak ada tulang belakang, ada di antaranya yang menggunakan sistem sokongan dipanggil exoskeleton. Exoskeleton ni apa? Dia ada cengkerang ataupun cengkerang kot bahasa Melayu yang keras di bahagian luar. Kalau kita cuba hancurkan dia tu, dia ada macam bunyi crunchy sikit kan. Macam bunyi crunchy sikit. So dia ada outer shells yang keras. Okay, so antara lainnya yang ada badan bersegmen. Ni awak tahulah, cacing, macam-macam jenis cacing pun dia ada badan bersegmen. Dan termasuk juga lintah. Okay, kalau lebih daripada 3 pasang boleh jadi spider. Spider ada 4. Prawn ada banyak lah. Cuba awak kira ada berapa pasang dia. Banyak. Okay, centipede, scorpion dan juga horseshoe crab. Ni apa? Ini adalah belangkas. Belangkas ada banyak kaki di bawah ni, nampak? Ada lebih daripada 3 pasang kaki. Itulah antara contoh-contohnya untuk invertebrates. Okay, so ingat, invertebrates dia tidak ada tulang belakang. Dia boleh jadi ada kaki, tak ada kaki, ada body bersegmen dan tak ada body bersegmen. Okay, seterusnya adalah vertebrates. Vertebrates adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Tadi invertebrates tak ada. Vertebrates maksudnya ada tulang belakang. Terdiri daripada 5 kumpulan. Fish atau ikan, amphibian atau amphibia, reptiles, birds, burung, dan juga mammals, mamalia. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, ikan atau fish. Okay, kalau kita nak golongkan satu animals atau organism tu dalam kategori ikan, maka ia mesti memenuhi ciri-ciri berikut. Poikilothermic. Apa maksud poikilothermic? Kita tengok kat sini. Organism that has body temperature that changes according to its surroundings temperature. Okay, dia ada suhu badan yang berubah mengikut suhu sekeliling. Dengan kata lain, poikilotherm ni merujuk kepada cold-blooded animal. Berdarah sejuk. Okey, tu nama lain untuk cold-blooded animals. Okay, covered in hard and slimy scales. Dia ada sisik-sisik yang kasar dan juga slimy ni maksudnya berlendir. Okay, ketiga, have fins, ada sirip, ada ekor dan bernafas melalui gills, insang. Mengeluarkan telur, lay eggs, mengeluarkan telur, dan undergo, mengalami atau experience external fertilization. Saya yakin awak dah belajar apakah yang dimaksudkan dengan fertilization. Fertilization maksudnya persenyawaan. Okay, external maksudnya luar. Okay, so ia mengalami persenyawaan luar. Apa maksud persenyawaan luar atau external fertilization? Benih ataupun benih lah. Benih
jantan dilepaskan di luar badan betina. Okey. Dan persenyawaan berlaku di luar badan betina. Itu secara ringkasnya. Persenyawaan berlaku, the fertilization occurs outside the female body. External fertilization. Okey. Lawan kepada poikiloterm adalah homeotherm. Poikiloterm berdarah sejuk, homeotherm berdarah panas. Okey. Habis yang pertama. Yang kedua, amphibian atau amphibia. Bila sebut amphibia, confirm lah dalam kepala awak akan ingat suatu binatang yang paling famous dengan amphibia. Okay, katak dan juga kodok. Tak ada orang lain lah yang kena chop amphibia ni kan. Payahlah kita nak ingat salamander ke tadpole ke. Mesti kita ingat katak punya lah. So, amphibia adalah binatang-binatang yang mempunyai darah sejuk, poikilothermic, boleh hidup di darat dan juga dalam air. Okay. Covered with moist skin, ada kulit yang lembap. Dan amphibia yang kecil bernafas melalui insang, tapi bila besar bernafas melalui paru-paru dan juga kulitnya yang lembap. Okay. Seterusnya menghasilkan jelly-like eggs, telur-telur yang seperti jelly, tidak bercengkerang, without a shell, tidak bercengkerang. Pernah tengok telur katak kan? Okay. And once again undergo external fertilization. Sama juga. Katak pun, katak jantan keluarkan benihnya di dalam air. Katak betina pun mengeluarkan benihnya di dalam air. Maka benih tersebut fertilize atau fuse together di dalam air dan menghasil atau membentuk jelly-like eggs. Telur-telur katak tu lah yang awak nampak dalam longkang tu kan. Okay. Next, reptilia. Bila sebut reptilia, confirm ingat ular. Tengoklah ciri-ciri haiwan yang dipanggil reptilia. Sekali lagi berdarah sejuk, dan kali ini menghasilkan telur juga, tetapi ada cengkerang, ada shell. Ketiga, bernafas melalui paru-paru atau peparu, ada sisik dan juga kulit yang keras, dan melalui internal fertilization. Apa maksud internal? Tadi fertilization dah tahu. External di luar, internal di dalam. Maka proses persenyawaan atau benih dari jantan dilepaskan di dalam organisme betina dan menghasilkan atau membesar di dalam badan betina. Fertilization that occurs inside female's body. Yang tu awak boleh letak dalam definition. Selain ular, iguana, krokodil, buaya atau turtle juga terdiri daripada reptilia. Bukan ular saja semata-mata. Okay, sebab apa iguana, krokodil, turtle ni duduk dalam grup reptilia? Sebab 5 sebab yang kita dah cerita tadi. Semuanya ada darah sejuk, semuanya menghasilkan telur bercangkerang, so on and so forth. Okay. Next is birds, burung. Okay, kita nak letak satu animal tu dalam kategori birds. Mestilah haiwan itu berdarah panas, homeothermics. Mesti ada feathers, mesti ada bulu-bulu. Okay, untuk maintain the body temperature. Bernafas menggunakan peparu. Ada sayap untuk terbang. Ada scaly feet, ada kaki yang bersisik. Okay, undergo internal fertilization. Maksudnya benih tadi saya beritahu, ulang sekali lagi. The fertilization occurs inside female's body. Benih daripada jantan dilepaskan di dalam betina, dan kemudiannya menghasilkan telur dengan cengkerang keras. Dia bukan shell saja, dia cengkerang keras. Okey, antaranya kingfisher, raja udang, owl, okay, burung hantu, dan juga duck, itik. Okey, dekat Malaysia saja kita ada 742 spesies burung. Okey, 522 adalah local species. Maksudnya dia memang ada dekat Malaysia. Dia lahir dekat Malaysia lah. Bukan dia lahir dekat Malaysia, dia special ada dekat Malaysia. Okay, yang bakinya
192 adalah migratory species, maksudnya dia datang daripada tempat lain. Dia migrates. Migratory maksudnya apa dalam bahasa Melayu saya tak ingat lah. Maksudnya datang di tempat lain lah, migrates. And 52 are local species with migratory characteristic. Maksudnya 52 spesies lagi adalah spesies tempatan tetapi telah pun bercampur gaul dengan spesies migratory tadi. Maksudnya dah beranak pinak lah. Spesies burung A yang lokal dah pun mengalami fertilization dengan spesies burung B yang datang dari Indonesia contohnya. So dia membentuk satu spesies yang lain sikit. Okey. Seterusnya dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia ni apa? Haiwan yang ada homeothermic, maksudnya berdarah panas. Badannya ada fur or hair. Okey, bulu atau rambut. Ketiga, breathe through lungs, bernafas menggunakan paru-paru. Internal fertilization dan juga beranak dan menjaga anak kecilnya. Ini antara haiwan ya. Bat, giraffe, elephant dan juga lion. Manusia termasuklah manusia, mamalia. Alright. Habis untuk animals. Nah, kita pergi ke bahagian terakhir iaitu plants. Pokok pula terdiri daripada dua kumpulan besar. Pokok tidak berbunga dan pokok berbunga. Non-flowering dengan flowering. Okey, macam mana nak kenal lah kalau pokok tu keluarkan bunga, kita panggil dia pokok yang berbunga, flowering plants. Kalau dia tak keluarkan bunga, tu non-flowering plants. Okey. Dalam dua kategori besar ni ada pula dua kategori lain iaitu non-vascular plant dan juga vascular plant. Apa itu vascular? Vascular adalah salur. Dalam pokok tu ada dua saluran yang unik. Okay, dan dua saluran tu adalah untuk membawa air dan juga makanan untuk pokok tersebut. Okay, untuk pokok tersebut. So, vascular maksudnya dia ada salur untuk bawa makanan dengan air. Ada pokok yang ada pokok yang simple sampaikan dia tak ada vascular tu. Non-vascular maksudnya pokok simple dan kecil yang tak ada vascular system. Kita tengok contoh dia kejap lagi. Okay, kita tengok yang tidak berbunga dulu. Tidak berbunga saja ada 3 jenis besar, 3 kumpulan besar. Pertama adalah moss atau bahasa Melayu kita panggil lumut. Lumut dia tidak ada akar yang spesifik, tidak ada batang yang spesifik. So dia tumbuh melata lah. Ada yang tumbuh dekat lantai, ada tumbuh dekat batu, ada tumbuh dekat dinding. Lumut. Alhamdulillah. Okey, reproduce by producing spore. Ia membiak menggunakan spora dan ia adalah sejenis pokok non-vascular. Apa maksud dia? Dia tidak ada salur vaskular, tak ada saluran untuk bawa makanan dan air. Jadi dia ada saluran yang spesifik lagi, yang lebih halus, lebih seni. Okey, kedua, fern atau pakis atau paku pakis. Paku pakis juga tidak berbunga. Pernah tengok pokok paku pakis yang bawah dia ada titik-titik-titik tu, bintik-bintik tu? Juga membiak menggunakan spora, tapi pokok fern ni atau paku pakis ni adalah jenis vascular. Dia ada batang yang lebih besar. Okey, batang yang lebih besar tu bermaksud itu adalah signal bahawa berkemungkinan atau memang pokok itu ada salur vascular. Okey, saya rasa saya tak sure awak dah belajar ke belum. Ada nama dia vascular ni ada dua, xylem dengan phloem. Nanti kalau awak belum belajar, kita belajar kemudian. Kita tengok tajuk seterusnya nanti. Yang terakhir adalah conifer, pokok conifer. Dan dalam dia dia membiak menggunakan bearing cones. Yang ni saya kurang pasti sebab saya cikgu fizik. Nanti kita kaji lagi apa itu bearing cones. Okey. Dan ia adalah pokok jenis vascular, ada salur makanan, ada salur air. Okey. Next, pokok berbunga. Ni yang pokok orang perempuan suka ni, flowering plants. So, pokok berbunga menghasilkan bunga. Yang bunga tersebut akhirnya menjadi buah. Okey, tak semua,
tapi most of it produce fruits. Okay, kebanyakan pokok berbunga, bukan semua, menghasilkan buah. Contohnya durian. Sebelum buah durian muncul, dia mesti berbunga dulu. Rambutan, dia mesti keluar macam bunga-bunga dulu, baru ada buah. Okay, lepas pada tu bila kita makan atau kita belah buah tersebut contains seeds, akan ada biji benih. So itu flow dia. Kebanyakan, saya tak sebut semua, kebanyakan, contohnya pokok berbunga yang tak ada buah apa? Pokok bunga raya. Bunga raya kan cantik, tapi tak ada buah. Tu contoh yang berbunga tapi tidak berbuah. Okay, tapi most of them akan menghasilkan buah dan biji benih. Dan biji benih tersebut ada dua bahagian, ada dua jenis. Cotyledon, ni saya rasa awak pernah dengar dah, dan juga monocotyledon dan dicotyledon. Saya silap. Okey, monocotyledon dan dicotyledon. Cotyledon ni bahagian apa? Ia adalah satu kantung. Dia macam satu kantung tau. Satu tempat untuk menyimpan makanan semasa dalam proses germinasi. Germinasi ni apa? Biji benih sebelum jadi pokok duduk kat mana? Kita tanam dekat mana? Okey, kita tanam kat mana? Saya lukis kejap. Kita tanam dalam tanah. Katanya ni biji benih kacang, kan? Okey. So bila duduk dalam tanah, walaupun ada matahari seterik mana pun, pokok tersebut tak boleh, atau biji benih tersebut tak boleh buat proses fotosintesis. Kenapa pula saya kait dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan-tumbuhan membuat makanan. Okey. So biji benih duduk dalam tanah, tak boleh buat fotosintesis. So macam mana dia nak dapat makanan? Jawapannya adalah mengambil daripada kantung yang dipanggil sebagai cotyledon. Okay, so bawah tanah ni dia ada spare food dia. Dia makan ataupun membesar, bercambah guna makanan yang dipanggil ataupun yang berisi di dalam cotyledon. Lepas dia dah keluar dari permukaan tanah dan ada daun, barulah pokok buat makanannya sendiri. Dia buat makanan sendiri. Pada asal-asalnya dia makan dari cotyledon, tapi bila dah ada daun baru buat makanannya sendiri. Ingat, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Sebab tu ada perkataan sendiri. Sebelum ni dia ambil je, dia tak buat pun, dia ambil dari cotyledon. Okey, ni tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Okey, so secara ringkasnya, monocotyledon maksudnya ada satu cotyledon, dicotyledon maksudnya ada dua cotyledon. Ni satu, mono satu, di dua. Okey, untuk kita kenal monocotyledon ataupun suatu pokok yang ada monocotyledon, akarnya adalah fibrous dan daunnya akan ada berurat parallel. Okey, parallel, selari kan. Dan kebanyakannya adalah non-woody, pokok yang tidak berkayu. Maksudnya kita patah dia tak punya pak lah. Dia tak ada kayu. Dia pokok tu kebanyakannya warna hijau. Dia tidak ada kayu. Okey, antaranya pokok padi dan pokok maize. Maize pokok apa? Jagung. Okey. Sebaliknya untuk dicotyledon, dia ada taproot macam ni. Ni taproot. Okey, dan berurat jejala daunnya. Pokoknya berkayu, contohnya pokok tomato dan juga pokok durian. So tumbuh-tumbuhan lebih simple lah. Okey, saya rasa bukan simple. Mungkin kita belajar at this degree only, pada takat ni saja. So, kalau awak pergi sambung degree awak dalam bidang apa dia panggil, saya tak ingat lah, biotani ke contohnya. Okey, awak akan belajar lebih lah pasal tumbuhan, memang luas. Okey, last one untuk chapter 1 adalah dichotomy.
dichotomous key. Dichotomous key. Apa itu dichotomous key? Dichotomous key ni adalah suatu metod, satu cara yang digunakan oleh biologis, ahli biologi, to identify, untuk mengenal, dan classify, untuk mengelaskan organisma secara sistematik berdasarkan dua benda ni, persamaan dan juga perbezaan. So ni lah bentuk dichotomous key ni yang dalam warna pink ni. Contoh kita ada 5 organism kat sini kan. Kita ada ikan bawal, ayam, singa, okey, katak dan juga ular. Okey, kita boleh buat dichotomous key. Contoh tengok satu-satu yang saya tunjuk contoh ni. Katalah haiwan tu, kita pilih yang A, poikilotermik. Apa maksud poikilotermik? Berdarah sejuk, cold blooded. Okey, kita tengok kat ujung ni, go to 2. Kita pergi dekat nombor 2 pula. Ciri yang kedua dia, kalau dia berdarah sejuk, okey, kemudian kita nak yang berdarah sejuk dan ada kulit bersisik, scaly skin, kita pergi dekat nombor 4. Tengok ujung, pergi dekat nombor 4. So kalau dia berdarah sejuk, badan bersisik atau kulit bersisik, okey, kita pergi nombor 4, dan ada sirip. Kita nak yang ada sirip. Dia ada 3 ciri lah. Ada sirip. Okey, pertama darah sejuk. Cuba bayangkan, dia berdarah sejuk. Okey, berdarah sejuk, badan dia ada sisik, kulit dia ada sisik. Ketiga, dia ada sirip. Jawapannya ataupun haiwan organisma tersebut adalah pomfrets, iaitu ikan bawal. Betul lah, ikan bawal dia ada sirip. Okey, kemudian dia badan dia ada sisik, badan dia bersisik, dan juga berdarah sejuk sebab dia duduk dalam air kan, berdarah sejuk. Itu contoh-contoh metod yang dipanggil sebagai dichotomous key. Okey, contoh satu lagi. Kalau pokok pula. Okey, pokok pula. Katalah saya pilih pokok tu pokok berbunga, flowering, pokok berbunga. Pertama, okay, pergi nombor 3. Nombor 3, kalau pokok berbunga tersebut biji benihnya dicotyledon, maksudnya ada 2 cotyledon, itu adalah pokok sunflower. Ni pokok sunflower. Okey, itu contoh-contoh dia cara menggunakan dichotomous key. Dichotomous key. Okey. So, that's it. Itu adalah slide terakhir untuk chapter 1. Saya harap perkongsian ni bermanfaat untuk awak. Selamat mengulang kaji, selamat menguasai chapter 1. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.